Okay, alright. So we go to the organic compounds that contain oxygen. Dia sama je macam alkohol tadi, tapi kali ni OH tu ditukar kepada yang lain. Lepas tu ada sikit kita letakkan thiol dan juga fosfat. Thiol dengan fosfat ni dia tak glamour sangat lah. Dia tak macam, kebanyakannya alkohol tu yang kebanyakannya yang agak glamour sikit lah kan. Banyak digunakan dalam dalam industri, ada kat dalam kita dan macam-macam lah. Okay, so ini questionnaire outcome. Okay, so ether ni adalah combination of alkyl group dan juga oksigen. Alkyl tu apa? Alkyl tu alkane yang dia tak ada satu lagi H. Okay, alkyl ni is a substituent. Lepas tu alkyl itu digabungkan dengan O. So sebab tu nama dia alkoxy group. Maksudnya alkyl dekat sini dan juga oxy, alkoxy group. So generic formula ialah ether ni ROR. Okay, ROR. Similar to alcohol, dia ada hydroxy group. Okay, tapi H ni digantikan dengan R group. R ni dia R prime, dia boleh jadi sama ataupun R ni boleh jadi different. So nama dia alkoxy group. Okay, so so R ni boleh jadi sama kat sini ataupun dia boleh jadi different lah. Kat sini different ni metal group dan juga ethyl group. Ni R groups tu different. Okay, so macam mana kita nak namakan ether? Kalau simple ether tu, kita biasanya kalau simple ether tu maksud dia yang dekat dia punya alkyl group ni tak panjang lah, pendek-pendek je. So simple ether lah. So kita bagi nama common name. Contohnya macam dekat sini, ini alkyl group. Alkyl group ni juga alkyl group. So ni nama dia metal dan ni nama ethyl. So common name tu adalah ethyl, metal, ether. Kalau macam yang ni, dua-dua tu ethyl group. So kita namakan dia diethyl ether. So ini common name lah atas ni. Tapi nama IUPAC system tu, dalam IUPAC system tu is methoxy ethane dan juga ethoxy ethane. Nanti kita tengok. Okay. So ini common name lah. Common name dia ada dua alkyl group attached to O. Lepas tu susun dia mengikut alfabet. Ini nama dia ethyl methyl ether dan ini diethyl ether kalau sama lah. Okay, kalau IUPAC name ni, dalam IUPAC name ni, kita jadikan dia sebagai substituent. Okay, ether ni dia tak ada base name. Ether ni tak ada base name. Dia bukan macam alkohol, dia ada ol kat belakang. Ataupun dia bukan macam alkene, dia ada in kat belakang kan. Ataupun oic acid untuk carboxylic acid. Tapi dia dijadikan sebagai substituent dan dia ada suffix nama depan dia lah. Jadi kalau kat sini nama dia methoxy. Methoxy tu adalah gabungan metil dan juga oksigen. Kalau yang ni pula ethoxy. Etil dan juga oksigen. Ethoxy lah. Methoxy dan juga ethoxy. Sebab tu kalau korang tengok nama ni, ini sebenarnya nama ethane. Satu kat sini ethane, yang belakang ni adalah dia punya substituent. So nama dia methoxy ethane. Kita tengok kaedah dia. Ini structure of ether ni. Ini the longest chain. So the longest chain ni ada 9 lah. 9 tu nonane. Nonane nama dia. So pada carbon number 3 tu ada substituent. So substituent ni adalah ethoxy lah. Ethoxy sebab ini ada dua carbon dekat sini ni. Ethyl group attached to oxygen. So nama dia ethoxy. So kita nama nonane ni is a base name lah. So 3 ethoxy nonane. Ethoxy tu sebagai dia punya substituent. Okay. Suruh korang draw, tak boleh nak draw kan? So tak apa. Nanti korang buatlah dalam tutorial tu. Ni korang tengok ada diethyl ether. Diphenyl ether ni apa dia ni? Diphenyl ether ni. Diphenyl ether tu dia ada benzene ring.
Okay, ada benzene ring. Dua benzene ring attach pada O. Okay. So kalau kat sini cyclohexane, cyclohexane is a base name. Pada cyclohexane tu ada ethoxy. Okay. So dia punya apa nama tu ni ethoxy lah. Okay, ni ethoxy dan ini adalah dalam bentuk skeletal structure. Skeletal structure. Okay, so nanti korang buat lah. Okay, pastikan ether ni ia methoxy ataupun ethoxy tu so dia dalam bentuk substituent. Okay, kita pergi kepada physical properties of ether. So dalam ether ni ada oksigen. Bila dia ada oksigen, dia automatik dia adalah polar molecule. Sebab dia punya elektron tu distribute at different portion lah. Okay. Okay, cuba korang tengok sikit. First sekali, boleh tak korang jawab soalan ni? Okay, kita nak comparekan between alkene dan juga alkohol. Okay, satu alkene dan juga alkohol. Alkene, alkohol, ether. Okay. So macam mana dia punya solubility in water? Solubility of ether in water. Adakah ether ni akan soluble lebih daripada water, lebih daripada alkene, ataupun dia kurang daripada alkohol? Macam mana tu? Satu cara boleh korang buat dengan bentuk macam gunakan dia punya tanda ni, ataupun guna tanda ni, tanda lebih besar ataupun lebih kecil daripada. Cuba korang letak alkene, alkohol, ether. Kita buat apa ni, solubility in water. Yang mana satu the highest soluble in water. Alkohol ke, ether ke, ataupun alkene. Cuba korang buat dengan satu panjang. Okay. So bila kita nak come out dengan comparison, so inilah salah satu bentuk kaedah kita boleh come out comparison lah dalam bentuk point. Kita boleh tuliskan yang bentuk simbol ni, yang satu lebih tinggi. Tapi kena pastikan dia punya structure dia tu almost the same. Okay. Kalau dia ada kalau dia ada 3 carbon, so yang lain pun ada 3 carbon juga. Contohnya macam yang soalan bawah ni, A, B dan C ni, dia punya apa nama tu, structure dia tu almost the same. Walaupun mungkin tak sama tapi dia almost the same. Okay. Sebab katakanlah kalau kita ada satu yang sangat different, kita tak boleh compare pun. Okay. Sebab sometimes dia punya hydrocarbon tu terlalu banyak, terlalu besar. Ataupun hydrocarbon tu terlalu rendah sikit. Okay. Okay, so ada yang come up macam tu. Okay. Okay, so korang boleh tengok alkohol lebih soluble daripada ether dan lebih soluble daripada alkene. Alkohol lebih besar daripada ether, lebih besar daripada alkene. Okay, so itu satu cara lah untuk kita comparekan. Okay, so how about this? Yang soalan yang bawah ni, rank the following compounds in order of increasing boiling point. Cuba korang letak situ A atau B atau C. Increasing boiling point. Increasing daripada boiling point rendah kepada boiling point yang tinggi. Yang tadi tu solubility in water. So yang ni increasing boiling point. Makin tinggi boiling point yang mana? You just letak C, B, A macam tu, ataupun C lebih besar daripada A, lebih besar daripada B, contohnya macam tu lah. Okay. Cuba tak dekat sini.
Okay, so mana jawapannya? So melting points dan juga boiling points of ether ni, dia akan berkait dengan dia punya the presence of oxygen dalam apa nama tu, ether ni, dalam structure ni, dan juga dia punya the number of carbon. Okay, so remember the number of carbon pun kalau dia lebih daripada 6 tu, so dia akan apa nama tu, dia akan soluble in water lah. Okay. Dan melting points dan juga boiling points ni pun kalau kita letak, kalau kita come up dengan satu family yang sama, semua tiga-tiga tu ether contohnya. So macam mana kita nak tahu kan boiling points yang tinggi? Kita tengok dia punya molecular weight. Kalau molecular weight tu tinggi, maksudnya dia punya molecular weight tinggi tu dia punya number of carbon tu banyak, hydrogen pun banyak, dia pun ada oksigen. So yang tu sebenarnya lagi tinggi, boiling point dengan melting points lagi tinggi daripada dos yang dia punya molecular weight yang rendah. Okay. So rank the following compounds in order of increasing boiling point. So kalau ikutkan yang ni alkohol lah, alkohol apa tu lagi tinggi. So C lagi tinggi, lepas tu ether, dan last kali alkane lah. Okay. Okay, so ether ni dia boleh dihasilkan menggunakan kaedah Williamson synthesis. Atau kita namakan dia esterification lah. Okay, so Williamson synthesis ni dia datang daripada alkohol. And alcohol plus H plus, and then after that dia akan jadi ROR dekat sini plus H3O plus. Okay. So ether ni biasa kita akan tengok esterification ni okay, dalam proses fermentation sebelum dia jadi dalam bentuk gasoline okay, ataupun bahan lain. So ethanol tu dia akan apa nama tu, dia akan tukar kepada ether, okay, esterification. So ini adalah bioether lah, ether yang dihasilkan daripada biological resources. Okay. So ni ada the example lah of the esterification of isoolefin to bioethers. Okay, so kita pergi kepada sulfur, organic compounds that contain sulfur. So sikit je berkenaan dengan yang ni. Dia dipanggil thiol group. Dia ada group sulfihydryl group. Okay, so macam mana nak namakan dia? Kita based on diacritic system. So kita add thiol to the alkane name of the longest carbon chain bonded to SH. So let's say for example this one kan. Okay, yang ni ada SH. So dia adalah 1, 2, 3, 4. Dia butane. Okay, so kita tambahkan thiol kat belakang. Butane, thiol. Okay, butane, thiol. So thiol ni pun kita boleh classifykan based on the carbon that attached to the S and dan juga carbon R group. Okay, ada primary thiol, secondary thiol dan juga tertiary thiol. Okay, kalau thiol ni actually kita boleh tengok dalam apa nama tu, protein lah. Okay, dalam protein. So glutathione ni one of the amino acid yang ada sulfihydryl group. So dia sebenarnya dia bagi bridge between one of the amino acid and also other amino acid. So dia penting lah, okay, functional group dalam protein ni. Okay. So yang ni korang boleh baca sendirilah, boleh faham berkenaan dengan macam mana satu protein dengan protein yang lain tu dia akan involve apa nama tu, involve bridge dekat sini apa nama tu, dengan reaction sulfihydryl group ni lah. Okay. Phosphate, so those are thiol group. So kalau phosphate group ni kita banyak tengok dalam DNA. So ni DNA lah. So dalam DNA tu dia ada phosphate group. Dan phosphate group ni dia berfungsi sebagai bridge between one nucleotide and another nucleotide. Okay. Dalam phosphorodiester bond lah ni. Okay.
Okay, so phosphate group ni dia tak ada family dia. Dia hanya ada phosphate group yang ada kat dalam DNA. Okay, so kita namakan dia fosfor je lah. Fosfor apa dia? Phosphodiester bond, fosfor macam tu je. Okay, so this is the end of this lecture. So macam biasa, korang come out and practice lah. Okay, practice. Practice makes perfect.